perayaan tahun ini. Okey, baik. Seterusnya hari ini di Salam Selamat Pagi Malaysia, kami ingin berkongsi pada anda berkenaan respon daripada Menteri Kesihatan sendiri, iaitu Walbi Datuk Seri Dr. Adham Baba yang sekarang ini sudah pun bersedia di talian. Hello. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Baik, Datuk Seri, mungkin kita terus saja kepada perkongsian tentang dapatan kes yang dikemaskini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam, mencatatkan kembali 2 angka selepas kemarin mencatatkan sedikit peningkatan 100 kes dan 3 angka. Jadi bagaimana perubahan ini digambarkan ataupun dilihat oleh Datuk Seri sendiri? Ya, ini satu daripada COVID-19 trend yang berlaku bila jangkitan tempatan dicampurkan dengan kes import ya. Kes import masih lagi ada setiap hari kerana kepulangan lebih ramai rakyat Malaysia yang mahu pulang dari kita ya. Walaupun mereka ni akan kita uji COVID-19 di pintu masuk antarabangsa ya. Dan kita perintah kita kuarantin di hotel selama 14 hari. Dan patuh pada SOP lah. Yang jangkitan tempatan kita ada 2 di negeri Kedah dan negeri Sabah. Dan Sabah kita jadikan 2 daerah merah lah, daerah Datu dan Tawau. Dan kes tingkat di kalangan orang pendakwa lah, ataupun sama ada di lokap ataupun di penjara Tawau. Di lokap Datu ya. Okey, YB Datuk Seri mungkin juga boleh kongsikan sebab sekarang ini setakat semalam sudah pun disenaraikan terdapat pertambahan 2 zon merah. Jadi untuk kita meredakan sikit kegusaran orang ramai, apakah langkah-langkah yang diambil sekarang ini oleh pihak KKM untuk membendung jangkitan penularan COVID-19 terutamanya di kawasan-kawasan merah ini? Ya, kita dah memang bercakap kita tak mahu kes ini mendadak naik dan program mempersatukan komuniti dan juga membudayakan norma baru ke depan seperti yang kita wariskan setiap hari kita ulang iaitu elakkan 3S, amalkan 3W dan tambahan ialah tidak ada salam tak perlu bersalam ataupun tak perlu ada salam tumbuk sekalipun. Dan tutup muka wajib pakai di tempat awam, tak dan juga ramai. Dan yang bergejala jangan keluarlah kalau boleh dapatkan nasihat rawatan daripada pihak kesihatan atau doktor yang bergejala. Tapi sembang dekat pun jangan juga kalau boleh. Dan ini merupakan yang dilaksanakan oleh kementerian, iaitu APP. Kita mesti tegak untuk kita amalkan SOP atau dan dipantau. Dan kerap cuci tangan menggunakan hand sanitizer perlu dan elakkan perhimpunan di tempat-tempat pusat dan sempit. Dan terus gunakan aplikasi Masjasa untuk melawat kemis-kemis yang dikunjungi Datuk Seri, ini juga merupakan salah satu daripada apa yang kita tunggu-tunggu saban hari untuk kita melihat apakah antara hasil perbincangan di peringkat kementerian dan juga di peringkat kabinet untuk kita menilai langkah-langkah dan juga dasar-dasar seterusnya, termasuklah pembukaan persempadanan dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri boleh memberikan gambaran tentang dalam tempoh berbaki 3 bulan mengakhiri 2020 ini akan berlaku perubahan dari segi pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh kementerian sendiri, Datuk Seri. Ya, kita monitor semua pergerakan jangkitan COVID di negara kita dan di dunia negara-negara terkesan seperti di USA, India, Brazil negara-negara yang terkesan. Kita juga melihat di kalangan negara-negara jiran kita. Dan yang penting pemantauan di setiap lokaliti yang dijangkakan boleh dijangkiti oleh COVID-19 seterusnya. Seperti di Kedah, kita akan mulakan membuat saringan secara bersyarat di lokasi yang terjangka, boleh kita cut ataupun kita tamatkan penularan COVID-19. Saya umumkan di bahawa kawasan yang telah pun dibuat langkah modified ataupun tempo ialah di kluster Tawau sebelum ini, iaitu di Ahmad Jaya akan kita tamatkan pada 13 di bulan 10 dan 13 bulan inilah Dan kita mungkin akan mengenakan tempat baru iaitu
PKP diperketatkan secara pentadbiran. Mungkin di tempat-tempat lain bila berlaku mendadak ya. Okey, baik. Terima kasih kepada YB Datuk Seri Dr. Adam Baber selaku Menteri Kesihatan bersama kami hari ini di Studio Sat Pagi Malaysia untuk berkongsi berkenaan keadaan terkini COVID-19. Baik, terima kasih Datuk Seri. Satu perkongsian yang baik juga untuk kita bawakan perkembangan terkini bagi COVID-19. Sudah semestinya kita akan terus saja bercerita tentang